Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kapsul maghrib kali ini, kita akan membicarakan tentang ikhtilat di alam maya. Apa itu ikhtilat di alam maya? Ikhtilat bermaksud percampuran antara lelaki dan perempuan yang berlaku di alam realiti dan juga berlaku di alam maya. Pada asalnya, ikhtilat ini hukumnya haram, tapi dibolehkan atas tujuan tertentu bersama adab-adab yang tertentu. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan orang Islam itu sendiri, kitalah. Allah berfirman dalam surah Taubah pada ayat 71, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, sebahagiannya menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan mereka juga melarang daripada berbuat kejahatan. Mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah golongan yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah berfirman pula dalam surah Al-Isra pada ayat 32, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan juga satu jalan yang jahat yang dapat membawa kepada kerosakan. Ayat ini sangat masyhur dan sangat makruf untuk kita semua. Jika disebutkan tentang zina, pastinya kita akan ingat tentang ayat ini. Tapi sejauh mana pengamalan kita dan kefahaman kita tentang ayat dan larangan yang Allah jelaskan kepada kita dalam ayat ini? Pada surah Taubah, Allah memberitahu kepada kita tentang fungsi lelaki dan wanita ini dalam kehidupan dunia. Jelas menunjukkan bahawa kaum lelaki dan juga kaum wanita, kita saling memerlukan antara satu sama lain, saling membantu dalam membuat kebaikan dan saling membantu juga dalam mencegah kejahatan. Kita juga saling bantu-membantu, saling memerlukan dalam melaksanakan syariat di atas muka bumi ini. Tapi pada surah Al-Isra, Allah menjelaskan tentang larangan untuk kita mendekati zina, kerana pada zina dan jalan-jalan menuju zina ini ada kerosakan yang akan memberikan kesan kepada pelakunya dan insan di sekelilingnya. Tetapi cukup kita fahami di sini, baik lelaki maupun perempuan, kita ini adalah golongan yang diciptakan untuk saling bantu-membantu di antara satu sama lain, saling menguatkan antara satu sama lain, dan bukan untuk saling menjatuhkan dan merosakkan antara satu sama lain. Kita diciptakan adalah untuk memberi manfaat antara satu sama lain. Perkara ini perlu kita fahami baik-baik. Bila kita membicarakan tentang ikhtilat di alam maya ini, ia sesuatu yang agak subjektif untuk kita detailkan, kerana sama seperti alam realiti, di alam maya juga ikhtilat boleh berlaku dalam sunyi dan juga dalam keramaian.
untuk mengelakkan diri dari terjebak dalam ikhtilat tidak syar'i ini, mari kita tengok adab-adab yang kita perlu praktikkan. Secara ringkasnya, adab ketika berkomunikasi dengan berlainan jantina adalah yang pertama, iaitu niat dan tujuan. Niat dan tujuan ini adalah asal-asal perkara pertama yang perlu kita tengok untuk kita buat apa-apa pun. Untuk ikhtilat ini, niat dan tujuan mestilah untuk kebaikan dan urusan daruri sahaja, seperti urusan pendidikan, urusan perubatan dan urusan jual beli. Yang kedua, masa. Masa ini adalah aspek penting yang perlu diteliti. Untuk kita menghubungi berlainan jantina, janganlah hubungi atau berkomunikasi dalam masa yang boleh mendatangkan fitnah, seperti di lewat malam ataupun di pagi buta. Yang ketiga, aurat. Aspek aurat ini adalah aspek yang penting yang selalu diremehkan oleh kita semua di media sosial. Hendaklah kekal menjaga kehormatan diri dengan tidak mendedahkan aurat, baik aurat pada fizikal maupun aurat dari segi suara, dari segi melunakkannya supaya kedengaran indah pada pendengaran orang lain. Baik, pada umumnya, apa-apa sahaja yang mendatangkan fitnah, kita wajib elakkan. Contohnya apa? Mesej ataupun WhatsApp dengan berlainan jantina, perempuan WhatsApp lelaki ataupun lelaki WhatsApp perempuan tanpa keperluan yang mendesak, seperti orang bercinta dan sebagainya. Bercakap dalam telefon dengan berlainan jantina hanya untuk menghiburkan hati, ini adalah perkara yang salah. Terutamanya untuk kita golongan hufaz, kita perlu lebih menjaga diri daripada membuat perkara-perkara sebegini. Tapi macam mana pula ikhtilat kita di media sosial yang terbuka seperti Facebook, Instagram dan sebagainya? Di media sosial seperti ini, sentiasalah timbulkan persoalan kepada diri sendiri. Adakah perkara yang kita nak share ataupun update itu bermanfaat untuk kita dan orang lain ataupun tidak? Kalau tak bermanfaat, maka jauhilah. Janganlah berkongsi gambar yang terbuka aurat dan juga gambar yang dapat menjatuhkan maruah kita sendiri maupun maruah orang lain. Sebenarnya, yang paling penting untuk media sosial seperti ini adalah sifat malu dan sifat takwa. Inilah dua perkara mahal yang sangat penting buat kita untuk bergaul dalam media sosial. Dua perkara penting yang akan memandu kita dalam media sosial. Ikhtilat tidak syar'i di alam maya ini bukan isu remeh. Ia berlaku dalam segenap masyarakat, berbagai peringkat usia dan berbagai latar belakang. Tersilap langkah yang di alam maya akan dibawa ke alam realiti. Bahkan yang lebih teruk akan membawa kepada mudarat yang lebih besar seperti zina. Na'udzubillahi min dzalik. Perkara inilah yang paling kita takuti. Sahabat, ikhtilat tidak syar'i ini tidak akan terhenti dengan wujudnya perkahwinan. Bahkan boleh memudaratkan pula perkahwinan selepas itu. Jika ia tidak difahami baik-baik, maka pastinya ia akan mendatangkan mudarat. Tetapi ianya akan terhenti dan dapat diubati dengan kefahaman yang baik, kekuatan hati dan tekad yang kuat bersama pertolongan daripada Allah. Sahabat-sahabat, ayuhlah kita pelihara diri. Sama-sama kita jauhi ikhtilat yang tidak syar'i. Hati dan diri yang bersama Al-Quran tidak akan lapang dan tenang dengan ikhtilat yang tidak syar'i ini. Bahkan, ia akan menjadi seperti barah yang merosakkan dari dalam. Kesannya bukan pada masa sekarang, tapi pada masa akan datang. Baik kepada kita sendiri ataupun kepada keturunan kita. Percayalah, tidak ada yang baiknya pada ikhtilat tidak syar'i ini. Marilah kita bersama-sama menyahut seruan yang dibawa oleh kempen Bi'ah Salihah, anjuran DPM Maqas Syubra ini, iaitu membudayakan etika pergaulan syar'i. Membina jiwa tenang untuk kehidupan yang menenangkan. Semoga Allah memandu kita di atas jalan iman dan taqwa. Semoga Allah membantu kita semua dalam menjaga diri dari sebarang pergaulan yang tidak syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.